Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Ya, ini kita nak masuk bab baru iaitu bab sebatian karbon seperti yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi boleh buka buku teks dari bab sebatian karbon iaitu pada muka surat bab 5 sebatian karbon pada muka surat 142. Hari ini kita akan masuk 5.1 sahaja iaitu pengenalan pada sebatian karbon. Jadi cikgu bagi masa seminit dulu untuk buka buku teks. Okey saya mula nah. Semua sihat ke? Sihat. Lama tak jumpa, lama tak dengar suara. Okey, kita mula nah bab 5 sebatian karbon. Hari ini kita akan tengok 5.1 iaitu pengenalan kepada sebatian karbon. Apa itu sebatian karbon? Okay, sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon. Sebelum tu nak tanya, skrin nampak ke? Nampak. Okay, so dalam sains, karbon ni kita wakilkan dia dengan huruf C. So kalau kamu nampak C tu mewakili karbon lah. Jadi sebatian karbon ni apa sahaja sebatian yang ada karbon. Itu daripada segi maksudnya. Apa itu maksud sebatian karbon? Sebatian karbon pula dapat dibahagikan kepada dua iaitu karbon organik dan juga karbon bukan organik. So kalau kita buat ringkasan kat sini. Nampak Sat? Okay, sebatian karbon terbahagi kepada dua iaitu organik dan juga bukan organik. Jadi kita kena tahulah apa maksud organik dan juga apa maksud bukan organik. Abaikan suara anak saya kat belakang tu, duduk kat luar bilik tapi suara dia kuat. Okey, so kita kena tahu apa itu sebatian karbon. Sebatian karbon adalah sebatian yang mempunyai unsur karbon. Sebatian karbon dibahagi kepada dua iaitu organik. Apa maksud organik? Organik bermaksud berasal daripada benda yang hidup. Sebatian karbon bukan organik maksudnya lawan pada tadilah, berasal daripada benda bukan hidup. Contoh benda yang berasal daripada benda hidup dan dia adalah sebatian karbon adalah petroleum. Seperti yang kita tahu, petroleum ini terhasil daripada tumbuhan dan haiwan yang telah mati berjuta-juta tahun dahulu. Sutera pula berasal daripada ulat sutera. Dan arang kayu pun dia memang berasal daripada tumbuhan dan haiwan yang mati berjuta-juta tahun dahulu. Jadi walaupun kita nampak petroleum dengan arang kayu ni tak nampak pun macam benda hidup, tapi dia asal daripada benda hidup dan dia dikenali sebagai sebatian karbon organik. Okey, bagi contoh sebatian karbon bukan organik berasal pada benda bukan hidup, kita ada batu kapur dan juga gas karbon dioksida. Okey. Kalau dulu kamu pernah pelajari tentang kitar nitrogen, kita dah pernah belajar masa tajuk nutrisi.
di mana kitar nitrogen ni penting bagi tumbuhan. So sekarang kamu belajar lagi satu kitar kat sini, dikenali sebagai kitar karbon. Dan saya rasa dulu masa menengah rendah ke, mungkin kamu pernah dengar juga ada satu lagi kitar, iaitu kitar air. Kitar air ni senang saja, dia melibatkan macam hujan turun jadi air tasik, air laut tersejat, patah balik jadi uap air di udara dan seterusnya, dia jadi satu kitaran lah. So macam yang kita tahu, kitaran tu maksudnya dia bentuk bulat. Okay, ada dari atas turun bawah dan ada daripada bawah yang akan naik ke atas. Seperti yang kamu dah belajar dalam kitar air dan juga kitar nitrogen. Okay, kitar air untuk air, kitar nitrogen untuk nitrogen lah. Kalau saya berulang kaji balik, kitar nitrogen melibatkan nitrogen dalam udara bertukar menjadi nitrat di dalam tanah. So dalam kitar nitrogen kita belajar tentang banyak jenis bakteria yang terlibat. Untuk kitar karbon, kita tak ada bakteria yang terlibat. Kita pelajari tentang proses yang terlibat dalam menukarkan karbon dari atas ke bawah, dan karbon yang kita kenali kat sini adalah karbon dioksida. Okay, karbon di atas bumi ni, atas bumi lah kianya, karbon di atas bumi dalam bentuk karbon lah, karbon biasa boleh, karbon dioksida boleh. So daripada atas turun bawah, daripada bawah turun atas, itu maksudnya kitaran. So kena tahu 3 benda lah, 3 kitar dalam sains ni. Okey. Tu terconting sikit atas tu. Kitar karbon menunjukkan bagaimana unsur karbon dikitar melalui pembentukan atau penguraian sebatian karbon dalam hidupan dan bahan organik di kawasan persekitaran melalui proses. So proses yang terlibat dalam kitar karbon adalah respirasi, pembakaran, penguraian dan fotosintesis. Okey, ni kitar karbon. Dari buku teks. So daripada karbon dioksida turun ke bumi, ada satu je yang warna biru ni, iaitu fotosintesis. Jadi hanya fotosintesis saja yang boleh mengurangkan jumlah karbon dioksida di dalam atmosfera. Sedangkan aktiviti manusia yang ada kat bumi ni ada banyak yang boleh menyumbangkan kembali kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Contoh, kita ada respirasi. Respirasi ni kalau dalam gambar dia bagi pokok. Pokok dia jalankan 2. Fotosintesis jika ada cahaya, dan apabila gelap, pokok akan jalankan respirasi. So selain pada pokok, untuk respirasi ada manusia dan juga ada binatang lah untuk respirasi. Okey, sama ni yang lembu ni kan. Okey. Seterusnya, kalau pokok binatang mati, dia akan mengalami proses perebutan. So proses perebutan menyumbangkan kembali karbon dioksida di dalam atmosfera. Satu lagi aktiviti kegemaran manusia adalah pembakaran. So pembakaran ni boleh jadi bahan api dalam kenderaan, kilang, okey, yang melibatkan bahan api fosil juga menyumbang kepada karbon dioksida. Okey, karbon dioksida kita memang mewakilkannya dengan simbol CO2. Macam mana tiba-tiba screen blank. Ulang balik. Okey, so kalau karbon dioksida, C ini karbon, O ni adalah oksida, oxide dalam bahasa Inggeris, di kat sini maksudnya 2. Itu karbon dioksida. Karbon dioksida dibebaskan ke atmosfera melalui 3 proses utama. Macam kita tengok rajah tadi. Respirasi, pembakaran, penguraian. Penguraian ni tadi dalam rajah dia tak guna istilah penguraian. Dia guna istilah perebutan. Okay, ni respirasi. Okay, dah pernah belajar masa tingkatan berapa ni ya? Tingkatan 2 atau tingkatan 3 ni. Karbon dioksida merupakan sebatian karbon yang dibebaskan ke dalam atmosfera melalui respirasi semua hidupan, termasuklah haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Okey, pembakaran pula. Tiba-tiba dia blank screen lagi. Sekejap.
Okey, pembakaran pula melibatkan pembebasan gas karbon dioksida uh, oleh aktiviti pembakaran. Tapi pembakaran juga terdapat dalam bentuk semula jadi. Contohnya letusan gunung berapi dan pembakaran hutan. Penguraian ataupun yang kita panggil tadi perebutan. So penguraian dan perebutan ni terlibat juga dalam kitar nitrogen. Semasa proses perebutan, bakteria dan kulat pengurai tu semasa dia mereputkan sesuatu organisma tu turut akan membebaskan gas karbon dioksida. So hanya satu saja proses yang dapat mengurangkan karbon dioksida dalam udara, dia menyerap karbon dioksida kat sini, iaitu proses fotosintesis. Di mana fotosintesis menyerap karbon dioksida dan seterusnya membebaskan gas oksigen. Jadi kepentingan fotosintesis, macam kita belajar daripada awal lah, darjah berapa dah belajar pasal fotosintesis, adalah untuk membolehkan tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Seterusnya, bila tumbuhan dah hidup, tumbuhan akan jadi makanan untuk haiwan. Kepentingan yang ketiga ni lah yang melibatkan kitar karbon, iaitu menambah kandungan oksigen dalam udara serta mengurangkan kandungan karbon dioksida. Habis untuk hari ni. Ada soalan? Simple saja, ada soalan? Tak ada, Cikgu. Okey. Ada So, cikgu. tak ada. Okey, kalau kita tengok dalam buku teks untuk 5.1 ni daripada muka surat 142 sampai kepada 144. So, macam biasalah bila kita dah mula belajar balik ni, nota walaupun kalau saya lupa nak bagi tahu ke apa pun, maksudnya automatik terus buatlah nota tu. Okey, ini tak mau lagi nak walaupun tajuk hari ni kecil, tak mau lagi lah nak sambung-sambung sebab baru start je PDPR hak baru ni. Okey, cuba tengok buku teks muka surat 144. Dekat situ bahagian bawah ada praktis formatif dan bahagian atas tu ada satu aktiviti. Aktiviti 5.1, mengilustrasi kitar karbon dalam bentuk rajah. Jadi, homework kita hari ni sekarang dah dekat kedua dah. Okay, so nota kamu tak payah tulis ayat. Dalam buku nota tu, kamu terus untuk starting 5.1 pengenalan sebatian karbon ni kan, cikgu nak kamu buat kitar karbon ni seperti yang ada buku teks. Tapi maksudnya bukan kena photostate gambar buku teks tu nah. Bukan ataupun salin lukis ke tak. Maksud cikgu nak kreativiti kamu sendiri buat kitar karbon. Kamu boleh gunakan apps apa-apa saja. Jangan ambil internet tu weh. Janganlah pergi survey gambar ambil tu weh. Ambil guna apps ke apa-apa yang ada tu dalam bentuk kitar karbon. Dalam bentuk gambar lah kan ya. Kalau siapa tak ada apps, dia boleh lukis ikut kreativiti dia sendiri. Ataupun kalau nak buat cara tampal-tampal pun boleh. Maksudnya ambil gambar binatang, ambil gambar pokok, ambil gambar kilang, tampal-tampal. Ikut kreativiti sendiri. Tapi cikgu nak tu untuk aktiviti tu sebab dia mengilustrasikan kitar karbon. Faham tak? Faham, Cikgu. So, kita nak kena hantar benda ni. Tapi semua ni kamu buat dalam buku nota. Ilustrasi tu cuma snap gambar je hantar kat cikgu. Kita nak hantar melalui mana? Saya boleh link GC juga. Hantar gambar je, snap je. Maksudnya ikut kreativiti sendiri tapi dalam bentuk kitaran. Maksudnya 4 proses dalam kitar karbon tadi mesti ada. Dan arrow mesti ada lah sebab kita nak tunjuk kitaran. Kalau tak ada arrow kita tak nampak lah bulatan kitaran tu. Okay ya, so apa perlu buat? Ulang balik nota seperti biasa. Aktiviti 5.1 ni akan jadi sebahagian daripada nota sebabnya dia adalah kitar nitrogen. So peringatan lagi, jangan ambil terus daripada internet. Ambil idea tak apa, jangan ambil print terus daripada internet. Tak ada lah kreativiti ilustrasi tu. Lepas tu bila dah siap, nanti send kat GC. Nanti cikgu cek cikgu nilai. Ataupun macam ni lah, hari ni cikgu tak mau hantar GC. Cikgu nak ajak kamu satu benda baru, tak tahu ada cikgu lain pernah guna.
pagi dalam grup nanti saya akan share satu link Padlet. Okay, Padlet ni nanti share link tu, kamu klik kat link tu, lepas tu bila pergi kat page tu, tulis nama kamu, nama penuh, lepas tu just snap gambar, dia akan duduk kat situ. Fungsi dia sama juga, kita punya evidence kamu ni kayaknya tersimpan juga, apa-apa jadi benda tu memang ada kat internet jugalah. Nah, saya ajak benda baru hari ni, kita belajar pasal Padlet. Nanti saya share link dalam grup. So jangan lupa isi kedatangan hari ni. Okay, nanti terjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Baik, Terima kasih. bersalah. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum.